Number one podcast in Sabah. Legit! Promoting Tarap, Poso and Amplang to the next level. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Koperasi Keluarga Taising Lumbating Kota Belud Berhad, sebuah koperasi yang berteraskan kebersamaan, kemajuan dan kesejahteraan komuniti. Ya, dalam episod kali ini kami akan berkongsi isu-isu semasa yang berkaitan dengan KWSP seperti perkhidmatan caruman KWSP untuk usahawan, pekerja sendiri atau siapa-siapa saja, kerana kami percaya akan kepentingan simpanan untuk hari tua yang kukuh demi kesejahteraan masa depan anda. Koperasi Keluarga Taising Lumbating bukan sekadar sebuah koperasi tetapi juga rakan perniagaan dan keperluan harian anda. Kami menyediakan stesen minyak untuk memastikan perjalanan anda lancar setiap hari, kedai runcit dengan pelbagai barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Ada stesen minyak Yo. Main Yo. Pakis. Hoi. Ya. Sipping moonshine, sunglasses at top high. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarap ng braso, sumarap wala ito. Biro bakit ka na harianan, mo'y kita mangintang nawayan. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Di second part ataupun episod yang special ini, kita bersama dengan Tuan Josli Taising. Selamat datang sekali lagi Tuan Josli Taising. Welcome. Kita tadi ada cerita di first part. Kalau kamu mau inspired, kamu boleh dengar first part. Tapi jangan kamu tinggalkan di second dan juga third part yang kita akan cover ni. Tapi saya mau cerita balik pasal Tuan berasal dari Kota Belud, Taginambur. Iya. Betul. Saya lahir di Kota Belud tapi membesar di sana. Mungkin keluarga pun banyak di sana juga. Iya, memang asal daripada Kota Belud. Kota Belud. Bapak saya daripada Taginambur. Okey. Mama saya Kampung Sayap. Ya. Sayap masuk Kota Belud kah? Masuk Kota Belud. Kota Belud juga kan? Ya, Sebab di tengah-tengah betul kan? Ya. Tambah dulu sayap. Sayap kiri, sayap kanan. Saya sudah agak. Tapi Tuan, di Kota Belud, macam mana Tuan punya cerita masa membesarnya Tuan di Kota Belud, membesar di Kota Belud? Itu yang menarik di cerita Kota Belud sebab arwah beliau saya pun tempasuk. Jadi dia punya cerita beritaan saya suka bila saya dengar dia punya cerita-cerita masa dia kecil. Telanjang-telanjang kan dong terjun di itu sana sungai. Itu parit sawah tu. Ya. Macam siok kok. Betul lah. Macam mana Tuan punya macam mana Tuan membesar? Ceritakan sikit-sikit. Childhood lah. Childhood. Okey, waktu dulu tuh di Taginambur tinggal dengan nenek lah, datu nenek kan. Okey. Datu nenek saya ni petani lah. Baik. Kalau musim menuri kata, kami akan pergi menuri kata lah. Dan selepas itu kalau sampai musim menanam padi, kami akan pergi menanam padi lah. Okey. So kalau menanam padi itu kami akan tinggal di, sekarang kena panggil Bukit Bendera lah. Okey. Tinggal sana semua. Dan kalau pergi sekolah, pergi di SK Taginambur itu, kami harus jalan kaki 2 batu. Dua batu lah. Satu batu, 2 batu. Jauh tu 2 batu Ya. Tuan. Jauh, 2 miles. It's 2 miles. Ya, 2 miles, ya. 2 miles. Lepas tu, tapi yang teruk dia tu, musim itu kan ada tu mamut kan. Betul. Lompong Mamut Coppermine ya. Nanti kalau limpas, lalu tu lori, Terpaksa tunggu lama. 30 buah lori satu kali daripada mamut pergi diusukan. Lepas tu dia orang bersilang betul. Satu yang pergi sini dan satu begini. Jadi 30 buah lori, 30 yang begini kan. Menunggulah Jadi kau bayangkan goodness. kami jalan kaki dengan penuh abuk lah itu musim itu. Abuk lagi jatuh lagi si tembaga termasuk poket Tapi what I remember ini side story sikit. I remember buat Mamut Coppermine ni, dia orang dulu ada keluarkan satu getah yang sangat kuat warna merah tau. What is it lah? So I don't know what they use for during that time, tapi banyak yang minta. Saya punya uncle dulu kerja lama dengan Mamut di Ranau. So dia selalu kami minta untuk buat dia punya lastik. Memang tahan lah buat lastik. Ya. Tidak pandai kuyak. Tidak pandai. Kau pakai satu saja. Itu satu sebelah sangat kuat. Asal kan pikiran orang minta lihat tu sikit-sikit. I don't know what the use of it. But yalah, kembali kepada cerita Mamut dulu. Jalan kaki di Kota Belud, membesar di Kota Belud, bersekolah di SK Taginambur. Ya, betul. Taginambur yang di tepi jalan tu kan SK Taginambur. Iya. Sekarang tu lah, sekarang dia. Taginambur.
Yang di jalan bypass ni bukan? Ya betul. Mopi Bypass Ranau Fikir kan? Now, bypass Ya. Ranau. Ya. Betul. Oh, it's a amazing punya tempat lah tu tempat sebab dia sangat cantik tu tempat tu. Kemudian ada Sungai Kedamaian kan, Ya. cantik, nampak. Ya. Gunung Kinabalu Gunung lagi. Kinabalu di Ya. atas. Dia macam satu package batu. Betul. View dia kan. Sungai cantik, gunung cantik. Dia punya budak cantik tuan lah. Masa itu. So growing up mungkin tuan pun berasal daripada keluarga yang mungkin saya tidak tahu mungkin dalam keadaan yang susah juga. Yang sederhana dulu. Macam mana ibu bapa kasih besar dulu? Adakah di Kota Belud ni dia punya ada orang cakap sifat kedaerahan dia kuat? Adakah tuan rasa begitu? Saya rasa okey juga di sana. Tapi saya punya ibu bapa di Tegaro. Oh, dari sana ini atau Saya tinggal dengan Datuk nenek. grandparents di sana, ya. Itu lagi menarik tu, tiada bapa, tiada mama. Yes. Masa itu kita sedih lah kenapa kita dipisahkan kan. I see. Ya. Tetapi mungkin juga kita tidak apa yang berlaku lah sebab saya membesar di sana menghabiskan masa muda tu di Kota Belud lah. Kota Belud di sana ya. Wow. So okey, saudara semua di situ. Banyak kawan-kawan semua pun di sana lah. Banyak lah, Ya. banyak ya. Kalau stand di sana kalau jadi wakil rakyat kali kuat juga lah tu sana. Banyak kawan-kawan lah. Banyak kawan-kawan lah. Itu Ya. kita cerita nanti. Ya. Saya berintrik dengan cerita sambungan yang tadi di KPD itu. Saya ada tanya tadi tapi mungkin belum terjawab sebab tuan cerita terus sambungan ke UiTM. 9 kali cuba masuk UiTM, 5 tahun cuba balik STPM. Kira determination tu kuat Dulu punya determination memang Kan? kuat kan. Bukan macam sekarang. Baru 2 kali kalah terus Belum lah 2 kali. tidak mau ikut liga sudah ini. kalau bola sepak lah. So tuan Nambi, what is it for you like so special in the education ni? Kenapa sangat penting education sampai tuan mau kejar untuk masuk UiTM ni? Okey, sebab saya pikir kalau kita untuk keluar daripada kemiskinan itu satu sejak Pendidikan. belajar ya. Wow. Kemudian itu kan juga masa itu macam yang saya bilang tadi itu pernah jalan cari sini dan salah satu dia tu bapak kamu kan dan musim itu dia mungkin sudah balik kah daripada Sudah. US. Nah, Sudah. So saya Sekejap, nampak 82 belum lagi kan? Belum. Kami 86 baru yang balik sini. Kan? Ya. So saya punya sepupu lah juga yang inspirasi lah untuk belajar kan. I see. So saya tidak boleh belajar secara yang direct. Okey. Saya terpaksa cara yang kura-kura lah. Belajar sendiri, belanja sendiri, kan. Slowly climbing up lah. So waktu saya ambil tingkatan 6 tu, saya lulus sijil penuh. Sijil penuh. Sijil penuh. Kemudian itu saya sudah masuk tingkatan diploma. Kemudian kebetulan bila saya tahu itu adalah sijil penuh, itu pun saya telepon di Jabatan Pendaftaran Pendidikan itu. Okay. Jadi bila saya sah lulus, saya tulis surat, and then syukurlah kasih naik pangkat. Oh, di KPD. 89 bulan 6 kata saya naik pangkat dan oleh kerana saya sudah pun di division 2 sudah division 2 lah kalau orang panggil dulu kan. Saya teruskan sebenarnya diploma lah sampai habis. So sudah habis diploma, kemudian rehat setahun, saya sambung lagi USM. PJJ juga. Ambil degree. Ambil degree pula. Itu diploma. Lepas tu sekarang degree. Ya, degree di USM. 5 tahun. PJJ. Okey. Pendidikan jarak jauh. Wow. Jadi maksudnya saya ambil STPM pun persendirian, diploma pun persendirian, kemudian degree pun persendirian. Lepas tu sudah saya sambung lagi lah. Habis saya bilang ini mau pensiun sudah nih, mau tua sudah. Jadi ambillah yang bidang yang saya pergi belajar lah yang seminari punya. I see. Jadi saya ambil Master Christian Studies. Master Allah. Oh, tengok. Saya pun tiada master. Ada juga master saya ni. Tapi master, jack of all trade, master of none. Saya baru mau apply. Boleh. Mudah-mudahan lebih kamu. Dia cakap baru mau apply tu 5 tahun lalu pun dia cakap itu. Tanda Tapi determination. tahun ini. Tahun 2028 ini gitu kan. Lama lagi. Tahun ini tengoklah. Tapi what I'm saying ataupun daripada tuan punya cerita, what I can cope as for setakat di part yang kedua ni kan. Setiap kali Tuan Jus akan bercakap dia akan cerita detail in digits and dates tau. Very particular, dia akan sebut date dan dia ingat tau. So dia mungkin dia
ada bagi saya ciri-ciri dia sangat detail, orang yang sangat thorough dan detail. Sebab dia bercerita dengan date dan dia ingat semua tarikh dan sebagainya. I see where you're Saya getting at. tarik siapa bini saya kahwin. Of course I remember. Jaga. Of course I remember. Mestilah ingat kan kalau bini. 20 10 aja. So okay, Tuan berapa tahun tadi berkhidmat di KPD? 10 tahun. 10 tahun. Daripada 83 sampai 93. Oh, 93. Alright. Saya mau bercerita di part kedua ni spesifik pasal KWSP. Okay. So kita terus direct pergi KWSP. Ya. Macam mana tuan mulai daripada KPD. koperasi ini, dunia koperasi ini, corporation ini ke dunia KWSP ni? Okey. Selepas saya dapat itu diploma, saya berfikir untuk mengalihkan apalah dia punya suasana lah kan. Okey. Sebab yalah terus terang saja kalau KPD dulu tu dia kan government punya agensi. I see. Setiap kali berubah kerajaan kan dia Berubah juga. goyang-goyang. Oh, So, saya bilang saya nak cari yang stable lah. Okey. So dengan ada sudah diploma, saya pindahlah pergi memohon dari KWSP. Okey. Sebagai inspektor KWSP lah. Ini 93 kan 94? 93. Okey, 93. Ya. So Terus saya, dapat? Interview dan dapat lapor diri 3 hari bulan 5 93. Oh tengok. Number lagi kau tengok ingat Very lagi. detail. Saya ingat. Ya. Wow. Jadi saya posting Sandakan. Oh, di Sandakan. Okey. Sandakan, ya. Sebagai inspektor KWSP. Ya. Boleh. Inspektor ni dia penguat kuasa. Oh. Kami kasih kuat kuasa itu akta KWSP. Okey. Oh. Enforcement lah. Akta KWSP sampai sekarang ada kan? Ada. Diaktakan. Jadi apa akta dia tu kalau tuan masih ingat? Dia akta 1991 kira Okey. 1991 lah. Okey. So di dalam itu untuk apa intipati dia? Sebab KWSP ini diwujudkan tahun 1951. 1951, right? Tujuan dia tu untuk mereka yang kerja swasta ataupun yang kerja dengan kerajaan tapi tidak membeli berpencen, Okey. supaya mereka menabung. Okey. Supaya nanti bila mereka pencenkan, mereka ada tu tabungan lah. Tabungan Kalau lah. macam Tuan Kenny dengan Ricardo, kamu sudah ada pencen kan? Sampai sejak 60 tahun memang ada pencen. Okey. Tapi kalau yang kerja swasta, Diorang tidak itu. kalau tidak ada simpanan, kita ada tu. Okey. So itulah tujuan KWSP diwujudkan. Okey. Pada tahun 51. Ya. Tapi untuk itu perlu juga ada macam anggota macam kami lah yang dulu tu penguat kuasa supaya memastikan supaya setiap majikan itu kalau ada pekerja Melaksanakan dia itu. mesti kasih carum. Carum. Oh. Nah, itu tujuan dia. Oh, gitu pula. Berapa peratus misalnya kiraan dia tu berapa peratus yang perlu dicarum kalau ikut skala ada skala dia atau macam mana? Dia berubah lah, tapi yang sekarang ini majikan 13%, pekerja 11%. Per month ke tu? Per month. Kalau gaji kita 1,000, majikan akan carum 130. Okey. Kita punya gaji kena potong 110. Okey. So 240 lah satu bulan. Okey. Simpanan kita itu kan 1,000. Kalau 2,000, kalau 3,000, Oh. banyaklah kan Ya, banyak. simpanan kita. Dan itulah yang untung tu sebab nanti tanpa kita sadar kita punya simpanan itu bertambah-tambah lah. Yang saya mau faham ni kan, Tuan, caruman dari segi pekerja tu saya faham untuk savings Ya. nanti kan. Untuk majikan tu macam mana? Dia akan dikembalikan kepada majikan ke macam mana tu? Okey, kalau yang swasta dia 100% kepada pekerja lah. Tetapi kalau macam kerajaan yang tetap dan berpencen, yang syekh kerajaan itu dikembalikan kerajaan ambil tu. Oh, I Ya, see. diambil. Kita hanya ahli itu hanya dapat dia punya share saja. Gitu. Tetapi kalau kamu pernah kerja di tempat lain swasta, Pernah. itu memang 100% kamu ambil lah. Hanya yang bila kita ada lantikan tu kan, lantikan rasmi dia bilang tu kan, bermula tarik itu sama lantikan pemberian terap berpencen, itulah tempoh dia tu, itu saya kerajaan akan ambil lah. Dia akan pergi di kuap itu. Oh, I see, I see. Tuan, ada yang ada skim ataupun ada jenis caruman yang dipanggil saraan di KWSP ni. Kenapa masyarakat Sabah ni disarankan untuk mencarum skim ini? Okey, sebenarnya dia bukan untuk di Sabah saja ni. Okey. Tapi semua seluruh Satu Malaysia, Malaysia lah. Ya.
Nationwide. Aisaran itu adalah satu inisiatif kerajaan lah. Okey. Untuk menggalakkan ahli KWSP untuk mencarum. Okey. Jadi kalau kita sebut saja KWSP, orang akan ingat ini dia bilang hanya untuk mereka yang kerja saja kan. Dia bilang. Tapi sebenarnya yang tidak kerja pun boleh juga mencarum. Sorry, rumah, boleh. petani, Oh. boleh. Sendiri carum. Pelajar pun boleh. Sendiri carum lah. Boleh ya, sendiri carum. Kalau yang itu sukarela. Jadi berapa-berapa saja. Kira tabung lah Bang ni. Ya, tabungan ya. Ingatkan mesti ada satu organisasi yang berdaftar, tu barulah perlu ada Pencaruman, pencaruman gitu kan, begitu. Dulu orang punya pikiran begitulah. Nah, sekarang ini tidak kira. Suri rumah pun boleh. Ya, petani penjajah pun yang sendiri kerjakan pun boleh. Ada had umur ataupun ada macam mana limit Okey. umur budak? 14 tahun boleh mencarum. Oh, 14. Wow. Ya, dan sehingga 60 tahun lah. 60 limit dia tahun untuk dapat itu. Sebab kalau yang Aisaran ini kita akan kerajaan bagi lagi itu insentif. Okey. Insentif kerajaan 20%. Okey. Ataupun RM500 lah maksima dia. Contoh dia, kalau daripada bulan 1 sampai bulan 12 kita mencarum 1,000 lah kan. Jadi nanti tahun berikutnya tu kita akan layak dapat 200 sebab 20% kan. Betul. Jadi 1,000 campur 200. Kita dapat itulah percuma 200. Lepas tu nanti hujung bulan 2 ataupun awal bulan 3 yang 1,200 itu dapat lagi dividen. Daripada total 12 itu. Ya. Wow. Dividen yang kalau yang tahun ini tahun lepas 6.3 kan. Dapat lagi tu. 6.3 daripada 1.2. Ya. Amin kurang lebih, 1,200. Lepas itu Bulan nanti seterusnya lepas tu nanti kalau hujung bulan 3 atau bulan 4 kita kan mau kasih itu income tax punya Okey. borang tu kan. Yes. Yang caruman yang 1,000 itu dikecualikan cukai lagi. Kalau untuk yang macam kamu lah yang Ya, alamak. tetap berpencen tu kan. Kecualikan cukai lagi. Wah. banyak Banyak tu kan. sebenarnya yang Inilah keistimewaan dia kan sebenarnya. betul ya. Banyak orang tak tahu ni benda ni. Ni perlu baca sekadar carum putung salah gaji begitu. Lepas tu bila orang tahu ini menyusahkan. Banyak yang cakap begitu. Ya, tau. ya. Betul. Tapi sebenarnya banyak privilege dan juga advantage dia sebenarnya yang kita dah tahu. Saya sendiri pun dah tahu to be frank. Saya sendiri kan saya nampak dalam semester bergaji dulu lah. Saya minta, besar putungan KWSP ni. Buat apa ini begini Pak? Ya. So dan tadi bila Tuan kasih explain kan, saya betul gak tuh kalau saya bandingkan, bolehkah saya bandingkan dengan apa ni simpanan ASB? Lagi Boleh. sebenarnya lagi tinggi keistimewaan Aisaraan ni daripada ASB. Okey, kalau yang berdasarkan dia punya dividen, ASB yang terlepas tu 5.7 kan? Ya, betul. KWSP 6.3. Nah, jadi lebih tinggi sedikit lah. Ya. Banyak juga tu kalau 5,000 gaji banyak juga tu. Banyak juga. Ya, ujung tahun sedap-sedap saja. Dan kelebihan yang mencarum di KWSP ini, dia once kita kasih masuk, kita tidak boleh kasih keluar suka-suka kan. Ya. Kecuali ada dia punya syarat tertentu, boleh lah. Tapi kalau macam ASB, kita simpan hari ini, besok kita boleh kasih keluar sudah kan. Ya. Ya. Padahal lah pergi lah apa kasih isi borang terus keluar kunun tu duit. Panat-panat feedback. Ya. Tapi boleh kasih keluar. KWSP nak boleh. Ya. Actually ada itulah kelebihan dia supaya kau menabung ini adalah inisiatif kerajaan bagi saya yang sangat-sangat bagus yang mana mereka mau sarankan masyarakat ni untuk menabung. Kita bercerita kita banyak pendengar daripada Singapura. So Singapura dia orang ada sistem EPF yang dia orang bilang yang what we known of dia orang bilang sistem saran mereka adalah sistem yang antara tidak bagus di Singapura dan bila dong bandingkan dengan KWSP jauh dia punya beza. Oh ya. Ya, itulah kebanyakan ekonomi orang di sana apabila dong meningkat usia daripada big houses dong smaller scale dong turun pergi pergi lasas pergi flat Turun begitu, skala kan? turun skala sebab sistem saran dorang tidak bagus lah. Tidak begitu membantu bila meningkat tua lah. Amin gitu Syah kan. ada cerita juga very specific dia cerita dari segi calculation kita punya kawan di sana. Dari segi calculation dia bilang coba kau tengok kau kena bayar ini and then end of the day actually kau dapat begini saja. Dia mungkin ini kita punya pandangan dan juga apa yang kita nampak lah. So sebenarnya bila kita bandingkan kita perlu bersyukur sistem yang di orang bilang disarankan di Malaysia iaitu saraan dan KWSP ini.
talking about dengan KWSP ni, kita lari sikit. Awal, I think last year, ujung-ujung tahun lalu, ada satu viral ni. This lady, they haven't reached 40. Okay. Tapi dia reach 2 million dalam simpanan KWSP tau. How? Itulah dia kasih tahu macam mana. So macam Tuan Josli cakap tadi, daripada 1,000 kau dapat 20% kan. So 20% tu dia naik 1,2. 1,2 tu dia kira dari 1,2 dia double up lah. So macam dia naikkan caruman dia setiap kali dia naikkan caruman bah. Oh, okay. So at the age of 40 dia bilang belum, dia punya tajuk headline dia keluar sebelum pun sampai 40 sudah jadi jutawan daripada simpan KWSP, dia cakap tau. Betul tuan Betul. Oh. Kalau kita menyimpan, tapi syarat dia kita tidak kasih keluar lah. Ya, tidak kasih keluar. Jangan kasih keluar. Ya. Tunggu sampai kita mungkin 50 tahun ke 50 kan, memang akan menjadi jutawan juga. Sebab dia itu yang kena panggil compounding. Okay. Dia punya Compounding dividen interest. tu dia compounding itu. Itu yang menguntungkan. That's actually true lah. Boleh betul. kasih juta. Ya. Betul. Susah kita fikir skim cepat kan. Apa Mega Holdings? So saya pun intrik dengan tu. Saya baca dia bilang dia mau target pergi 2 juta batu. So dia sudah reach 1 juta. So maksudnya dia sudah milenial belum sampai 40. Dia macam dapat bekerja awal bah. Macam dia umur 20 kan dia kerja sudah. So dia terus menyimpan, dia kasih compound begitu. Belum dia 40 38 kah gitu, dia sudah 1 point berapa juta sudah disimpan. 1.4 kah di KWSP tau. Dia bilang dia mau reach by 50, dia mau 2-3 million kah begitulah. Wish. Ini membagi semangat nih tau. Jadi kalau kita berbalik pada Saraan tu kan, macam mana dia punya jumlah minimum dia sama syarat-syarat kelayakan dia ya. Macam yang kami sudah tetap dan berpensiun ni masih boleh ikut ke itu? Okey, kamulah sasaran itu. Okey. Sebab kamulah tunjuk muka. Sebab dari segi keupayaan Kenny dan Ricardo untuk membayar itu orang bilang sub-subsui kan. Jangan juga senang lenang. Okey, sebab aisaran ini kita boleh mencarum serendah RM1 bah. Kita boleh buat setiap hari, kita boleh buat setiap minggu, kita boleh setiap bulan, selang 2 bulan, selang 3 bulan, selang berapa bulan pun boleh. Sampai, tapi dia punya maksima caruman kita 100,000 saja lah dalam setahun tu. Okey, dah boleh lebih lah. Tidak boleh lebih. Okey. Itulah maksimum dia 1 tahun. Lepas tu lain tahun masuk lagi 100,000 lah maksimum dia. Ya. Jadi maksudnya so the total percentage of untuk yang 1 tahun, contohlah dia tersimpan 100 lah. Berapa dia akan dapat tu? Dia mau fikir lah. Okay. The percentage. Okey, kalau 100,000 yang insentif itu 20% kan. Alright. Tapi maksimal dia 500. Jadi 100,000 pun maksimal dapat 500 saja lah. Okey. Tapi nanti kena bagi dividen lagi kan. Begitu. Dan begitulah seterusnya. Begitu ya. Dan kemudian itu di KWSP kita bahagikan 3 akaun 1, 2 dan 3. Akaun 1 tu akaun persaraan, itu 70% daripada ceruman bulanan kita. Akaun kedua tu akaun kesejahteraan. Itu 15%. Alright. Yang satu ni akaun fleksibel 10%. Okey, so yang akaun persaraan ini hanya boleh kasih keluar umur 55 tahun. Ataupun 60 tahun. Pension. Yang akaun 2 ni untuk kita mau education, sambung belajar, beli rumah, perubatan, ambil dari sini. Mensejahterakan hidup lah. Sejahtera betul. Yang fleksibel ini kita boleh kasih keluar bila-bila saja. Yang penting paling sikit RM50. Kita boleh kasih keluar sudah, bila-bila saja. Bila-bila kasih keluar. Orang dah tahu pasal dia. Flexibility 10%. Ya, saya baru tahu. Kalau kita punya SIM katakan kalau 100. Ini RM75, RM15, RM10 lah sini. Begini. Tapi walaupun itu fleksibel tu, kita boleh kasih keluar kalau tidak perlu betul-betul kan. Pada saya lah, kita biarkan saja sebab ini macam tabung kecemasan. Tiba-tiba ada masalah kan, kita tidak perlu lagi kelang kabut bah. Sana sini mau carikan, ada di IPF, kasih keluar lah. Katakan ada 1,000 contoh lah kan, ada 1,000. Dan betul-betul kita ada anak mau perlu susu anak kan, katakan kita perlu 200. Kasih keluar 200 lah. Sampai ini tiap hari pun mereka keluar bah. Ya. Asal atas 50, paling minimum 50.
Oh, bagus oh. Actually KWSP very easy. Banyak orang nampak macam susah gitu kan. Mungkin KWSP perlu beli airtime kita lah. Ya. Supaya kita boleh share ni maklumat Pak. Banyak orang tidak Tapi berapa. itulah saya sarankan untuk Ricardo dan Kenny, ambil ini peluang pengecualian cukai. Sekarang ini kan Ya tengah isi ni. 7,000 Pak. 7,000 pengecualian cukai kan. 3,000 untuk yang insurance. Okey, betul. 4,000 KWSP. Okey. Sekarang ni saya percaya sekarang ini 4,000 itu kamu tidak boleh klaim lagi sebab tidak KWSP kan. Ya, tiada langsung. Kalau ada KWSP boleh dikecualikan cukai. Nah. Dapat lagi tu yang insentif kerajaan 20%, dapat lagi dividen. Nah, Boleh. kenapa baru sekarang saya tahu Sebab saya tidak kau merajin tidak panggil membaca. Tuan Jos di awal-awal. Sekarang baru ada. Besok saya pergi buat. Ini sangat penting untuk Rusio. Ini benda yang Actually, ya. betulnya. Betul-betul ya. Banyak orang tidak tahu. Saya percaya banyak penjawat awam yang masih tidak tahu pasal ni. Betul-betul ya. Sebab yang dirang tahu, okey, saya sudah pilih berpension, Ya. Dan maka saya tidak payah pikir lagi KWSP. Betul. Tapi sebenarnya kau boleh pilih dua-dua. Ya betul. Kan? Boleh. Ini untuk yang tetap berpension masih tidak dihalang untuk mencarum. Dan satu lagi, memenangkan Ricardo dengan Kenny Cegu. Sekarang ni saya sangat salut dengan pihak sekolah lah. Okay. Mereka sanggup korbankan hujung minggu mereka untuk bagi tuition kan sebab pelajar supaya mereka boleh dapat keputusan yang baik. Betul. Okay. So mereka kerja keras itu, tetapi kadang-kadang ibu bapa ni kan dia melihat dari jauh dan tidak ikut campur. So bila anak mereka dapat keputusan yang bagus, straight A, dapat itu tawaran, gembiralah. Tapi bila itu bapa terima dapat tawaran masuk universiti, bayar 3,000, pening kepala dia. Sebab dia tidak ready. Ya. Tidak ready. Betul, Betul. Sekarang ini yang apa yang kami lakukan dah kami punya jarawara kan, kami sering maklumkan kepada ibu bapa supaya kalau boleh mencarumlah kepada anak-anak itu kan masih 14 tahun. Okay. Berapa sebab RM20 kah, RM30 kan, KWSP, konsisten gitu kan. Konsisten masuk. Sebab kebanyakan ibu bapa yang saya nampakkan kalau tengok di rumah ada Astro. Ya. Astro minimum pun 100 sebulan kan. Sanggup. Dia ada handphone. Laki bini RM30, RM60 sudah. Data pun mustahil kalau dia RM50 saja kan. Ya betul. Postpaid. Oh. Kalau dia sanggup bayar RM50 untuk dia punya ini, kenapa tidak sanggup untuk anak? Kamu dengar tuh, ini untuk shots nih masuk di IG nih. Kalau dia disimpan bagus-bagus kan, bila anak tu umur dia 18 tahun, tingkatan 5 kan. Kalau dia dapat terima tawaran, kalau betul-betul itu ibu bapa tidak cukup lah kan. Ya. Mungkin mau tambah sedikit, itu anak boleh kasih withdraw tu akaun 2 tadi itu untuk Pendidikan. Untuk sambung. Support, yuran At least ke apa. kan dia boleh daftar dan sambung sekolah, dia bolehlah dapat beasiswa. Boleh dapat pinjaman kan. Tapi kalau macam mana pun bagus kau punya keputusan, kalau tidak mendaftar, macam mana mau dapat beasiswa kan? Betul. Jadi yang paling penting mendaftar. So ini antara yang saya punya hati lah melihat keran orang-orang kita kan. Macam tadi kamu tahu juga saya pun terpaksa struggle untuk belajar kan. Betul. Itu yang perlu kita didik dengan orang-orang kita lah. Orang-orang kita ni kan tiada yang mati kebuluran, tiada. Betul. Tetapi kalau dari segi pengurusan keuangan itu sedikit masalah lah. Betul. Itu kami sebab akui. itu yang perlu kita perlu kasih kesedaran Betul, lah. kesedaran. Betul. Kami banyak cerita pasal inisiatif ataupun spread the awareness of keuangan, pengurusan keuangan sebenarnya. Financial awareness. Betul. Sebab ibu bapa kita bukan kita salahkan, tapi diorang pun jenis yang diorang ajar tapi tidak bilang specifically. Even kita punya sistem education di sekolah pun tidak spesifik untuk ini. Sebab kebanyakan saya tengok banyak orang pandai cari duit tapi tidak pandai menyimpan duit. Ya betul. Tidak pandai mengurus Keuangan betul. Ya. Bila kita masuk pergi macam saya lah kan. Bila saya masuk ke dalam kancah kerjaya lah. Okey, pekerjaan. Yang saya tahu saya dapat gaji dan menyimpan itu ada juga semangat untuk menyimpan, tapi di mana, bagaimana? Betul, ya. Dan rupanya memang ada begitu punya facility daripada kerajaan, inisiatif dari kerajaan yang membantu betul-betul. Ya. Mengajar lagi itu. Mana saya tahu pasal pengurusan keuangan masa saya baru masuk. Iyalah. Menyentuh tentang yang Ricardo sebut yang pasal Singapura tu kan. Ada yang kena viral sekarang tu, ada satu orang Singapura tu yang bagi komen lah kan. Sebenarnya dia bilang KWSP itu atau yang sistem yang ada di Indonesia tu kan, itu adalah lubuk
emas dia bilang. Ya, ada. Saya baca tu. I read about that. Ya. Dia orang bilang kalau kamu faham tentang konsep KWSP di Malaysia, dia bilang kamu akan terkejut, terutama di Singapura. Dia cakap pasal Singaporean sah. Kalau dia orang punya sistem taraan sangat-sangat bagus. It's EPF versus CPF. Ya, tapi kita EPF kita mau sambung cerita pasal KWSP ini di part yang ketiga. Betul. Kita akan berehat Tuan Josli. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Koperasi Keluarga Taising Lumbating Kota Belud Berhad, sebuah koperasi yang berteraskan kebersamaan, kemajuan dan kesejahteraan komuniti. Dalam episod kali ini kami akan berkongsi isu-isu yang semasa dan penting yang berkaitan dengan KWSP seperti perkhidmatan caruman KWSP untuk usahawan, pekerja sendiri atau siapa-siapa saja, kerana kami percaya akan kepentingan simpanan untuk hari tua yang kukuh demi kesejahteraan masa depan anda. Ya, Koperasi Keluarga Taising Lumbating bukan sekadar sebuah koperasi, tapi juga arahkan perniagaan dan keperluan harian anda. Kami menyediakan stesen minyak untuk memastikan perjalanan anda lancar setiap hari, kedai runci dengan pelbagai barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Jadi kalau mau join ini koperasi, boleh cari ya, Koperasi Keluarga Taising Lumbating Kota Belud Berhad. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hey yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You are now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah. Yeah.